Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kita di muka surat 37 kita Arabnya, kitab Jawinya. Kata Musannif, tunggal pada perbuatan ada dua bahagi. Pertama, perbuatan Allah Taala tidak bersekutu. Pertamanya ialah perbuatan Allah Taala tidak bersekutu, tidak bermuafakat dengan yang lain daripada makhluknya, dan bersekutunya dengan yang lain dinamakan akan kam muttasil pada perbuatan. Yang kedua adalah perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengada dan tak ada, atas jalan mengada dan tak ada bagi yang lain daripada makhluk satu perbuatan atas jalan mengada, bahkan jalan ikhtiar dan usaha juga. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam, dapat iman, dijadikan kita pula boleh taat patuh perintah dia, meninggalkan larangannya, dijadikan kita dalam keadaan sihat, lapang masa dapat hadir untuk menantikan solat Jumaat tengah hari ini. Dan masa yang begitu singkat ini insya-Allah kita manfaatkan sedikit untuk melihat dan menyambung bacaan kitab kita daripada kitab Pati Faridatul Faraid ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama. Saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Apa yang kita nak sambung antara sekalian adalah nak meneruskan bicara tentang wahdaniyah. Dasarnya kita wajib i'tiqad memang Allah dialah satu-satunya Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan yang sebenar yang akan memiliki, tidak ada dan tidak akan ada Tuhan yang sebenar yang mempunyai segala milik, segala sifat kesempurnaan dan ternafi padanya apa-apa saja nama kekurangan, melainkan yang hanyalah Allah Ta'ala. Itu kita bicara dulu adalah bab mengasakan Allah Ta'ala dari sudut zat dirinya. Diri Allah Ta'ala memang dia satu, tak ada siapa sekutu dengan dia. Juga kita dah belajar lepas, maksud Allah Ta'ala diri dia satu ialah diri dia bukan tersusun daripada juzuk dan anggota. Dengan kita mengiktikadkan Allah Ta'ala wahdaniyah, dia wahid, dia ahad, menafikan ada dua istilah yang kita dah jumpa dulu, ada istilah kam muttasil dan munfasil pada zat. Begitu juga menafikan ada sifat lain yang bersifat macam mana sifat Allah Ta'ala. Begitu juga menafikan adanya sifat yang sejenis pada Allah Ta'ala daripada jenis yang sama. Subhanallah, tak mungkin perkara itu pada Allah Ta'ala, dan itu adalah perkara yang ternafi bila kita i'tikad Allah Ta'ala asa, wadaniyah, ahad. Yang ternafi dua perkara itu diistilahkan dengan kam muttasil dan munfasil pada sifat. Jadi apa yang kita nak sambung ni adalah tunggal asa Allah Ta'ala pada perbuatan, yang mana dia sebut ada dua pembahagiannya. Bila kita sebut Allah Ta'ala asa pada perbuatan, nanti tentulah akan ternafi adanya perbuatan selain pada Allah Ta'ala, itu satu. Dan juga pastilah menafikan ada sesuatu yang bersekutu, yang bersyarikat, yang berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk melaksanakan apa-apa perbuatan. Jadi dasar kalau ikut dia nak sebut dan dia nak syarah nanti ni, dia nak kata bila kita i'tikad Allah Ta'ala asa, yang zat sifat dah lepas bicara. Bila kita kata Allah Ta'ala asa pada perbuatan, maksudnya kita wajib i'tikad segala apa yang berlaku atas muka bumi ni, alam buana ni, semuanya adalah dengan perbuatan Allah. Baik buruk, Islam kafir, kaya miskin, laki perempuan, siang malam, hujan kemarau, apa saja, hidup mati, sihat sakit, orang alim orang jahil, apa saja, semuanya mestilah Allah yang buat. Kerana mana mungkin ada sesuatu berlaku atas muka bumi ini yang berlaku bukan dengan perbuatan Allah, bahkan mestilah Allah yang buat. Dasar kalau tengok ayat Quran tentang masalah wahdaniyah pada perbuatan ni, Allah Ta'ala isyaratkan tentang wajibnya kita i'tikad dan memahami dan meyakini bahawasanya Allah yang buat semua. Ayat Quran antaranya bunyi begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dia yang khalaqakum, dia yang cipta kamu, wa ma ta'malun, wa khalaqa ma ta'malun, dan dia yang cipta, dia yang buat, dia yang create, dia yang mengadakan ma ta'malun, apa yang kamu adakan, apa yang kamu buat. Jadi kita memang wajib i'tikad mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah bahawasanya tidak akan ada apa-apa satu benda yang berlaku atas muka bumi ini
sama ada benda tu berupa baik ke jahat ke, mudarat ke manfaat ke, apa saja, istilahnya apa saja yang berlaku atas muka bumi ini, tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan semuanya adalah dengan kehendak Allah. Disebab kehendak Allah Ta'ala tu satu hal kita belajar dalam bab iradat, yang ni atas kita bicara perbuatan, semuanya ialah perbuatan Allah. Jadi bukan saja kehendak tu kehendak Allah, tapi buat pun yang buatnya siapa lagi buat melainkan Allah yang membuatnya. Nisbah kehendak memang kehendak Allah, kita dah belajar lah, dah asas kita dalam keimanan qada qadar bahawasanya mestilah berlaku dengan ketentuan Allah. Nisbah menentu tu memang Allah tentu, cuma bila berlaku tu adakah kita terasing? Kalau kita tu bahasa lainnya, adakah makhluk boleh buat terasing perbuatan yang terasing pada Allah Ta'ala, yang seolah-olah tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala? Ya, Allah lain, dia hanya menentu, tapi bila membuat dan melaksana itu adalah berlaku mengikut perbuatan dia dengan kita yang buat sendiri, terasing pada Allah Ta'ala yang bukanlah realitinya Allah Ta'ala buat. Tentulah mustahil perkara itu. Satu ayat Quran tadi jelas kalau nisbah Quran lah. Macam mana pun apa yang kita bicara ni dia nak sebut huraian. Kalau kita memang dah i'tiqad dengan Quran, yang kata Quran betul, memang dia ialah kalamullah, kita dah i'tiqad betul, cantik satu hal. Cuma macam mana i'tiqad yang sepatutnya kita kena i'tiqad tu, supaya kita memang dapat jazam, dapat yakin sesungguhnya bahawasanya memang semua perkara tu adalah berlaku dengan kehendak Allah, tu satu perkara. Dan kita duk bicara tentang wahdaniyah ni ialah semua tu adalah Allah yang buat. Ni sebab kehendak Allah tu memang kita dah mengaku cantik dah dalam prinsip qada qadar, tapi Allah yang buat semua. Allah Ta'ala buat semua dengan mana tidak ada apa-apa yang berlaku, baik berupa yang nama baik ke, jahat ke, Islam ke, kafir ke, laki ke, perempuan ke, taat ke, derhaka ke, kaya ke, miskin ke, sihat ke, sakit ke, apa saja hal yang berlawanan ke, yang bersamaan ke, yang lebih kurang ke, baik sama ada pada makhluk tu ialah manusia ke, jin ke, malaikat ke, ataupun pada binatang di laut ke, di udara ke, ataupun di daratan ke, ataupun di bumi ke, ataupun di planet-planet lain dalam galaksi yang lain, semua tu wajib kita i'tiqad adalah perbuatan Allah. Baik, itu yang disebut yang pertamanya bila sebut kata Allah Ta'ala tunggal pada perbuatan, yang dikata ada dua bahagi. Pertama adalah perbuatan Allah Ta'ala tidak bersekutu, tidak bermuafakat oleh sesuatu yang lain daripada makhluknya. Itu wajib kita i'tiqad. Jadi maksudnya apa? Apa saja yang berlaku, nisbah berlaku tu wajib i'tiqad itu adalah perbuatan Allah. Dan Allah buat tu bukanlah makhluk istilahnya kongsi, apatah lagi nak bahasakan Allah yang kongsi dengan makhluk untuk buat sesuatu. Tak munasabah, tak betul akidah tu. Bahkan kita wajib i'tiqad Allah yang buat semua. Untuk makhluk ni macam mana? Tidak ada seorang makhluk pun istilahnya buat perbuatan terasing daripada Allah Ta'ala, yang tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Bahkan kalau tengok dengan rupa, yang buat nampak macam makhluk, tapi realitinya, hakikatnya sebenarnya Allah. Pasal Allah lah yang buat semua. Hatta kita, batang tubuh kita, perbuatan kita, bahkan ikhtiar kita, ilham kita, akal fikiran kita, kederat kita, kemampuan kita, apa yang ilham kita nak buat sesuatu tu. Sikitkan soal ini, siapa yang buat? Siapa yang adakan itu? Adakah selain pada Allah Ta'ala boleh membuat dan mengadakan kehendak itu, ikhtiar itu, usaha itu, perbuatan itu? Apatah lagi nak malaksana, nak meluluhkan sesuatu. Siapa yang boleh buat semuanya? Melainkan semuanya ialah Allah. Itu yang dia sebut wajib kita i'tiqad semua itu ialah perbuatan Allah. Yang perbuatan Allah Ta'ala ni tidak bersekutu dan tidak ada sesuatu pun yang istilahnya muafakat, yang buat sekali, yang buat serentak, yang ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala untuk membuat sesuatu. Tidak, sama sekali. Dan kata dia bersekutunya Allah Ta'ala dengan yang lain ni, maksudnya ada sesuatu yang lain bersekutu dengan Allah Ta'ala untuk buat perbuatan, ataupun dibahasa terbalikkan dengan mana Allah bersekutu dengan makhluk untuk buat satu. Hak tu lagi nampak teruknya. Kedua-dua pahaman itu adalah salah dengan kaedah sama ada kata makhluk bersekutu dengan Allah Ta'ala ataupun Allah bersekutu dengan makhluk. Kedua-dua itu adalah salah. Bila kita faham Allah Ta'ala asa perbuatan, mestilah dengan pahaman tadi yang kata mestilah Allah yang buat semua. Cuma di atas wajah nampak dan lihat dengan mata kepala, nampak lalu kot kita.
Bila lalu kat kita itulah kita bahasakan ke kita. Kita sembahyang, kita datang masjid, kita surau, kita mengaji, kita mengajar, kita makan, kita minum, kita kerja, kita sembahyang, kita zakat, kita haji, kita taat, kita patuh pada Allah Ta'ala, kita amal ma'ruf, kita nahi mungkar, kita baca Quran, kita zikir. Kita bahasa ke kita. Bahasa ke kita tu bahasa apa? Bahasa ke kita tu atas jalan istilah kasab ataupun guna bahasa kita usaha dan ikhtiar. Itu je. Pasal usaha tu lalu kat kita. Satu, kita belajar dalam bab Allah Ta'ala ni, khususnya dalam bab mukhalafah lil hawadith, dalam bab wadaniyah, jumpa nanti sekali lagi dalam bab iradat, wajib i'tiqad, semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Tu yang bila kita buka kipas sejuk, siapa bagi sejuk? Allah bagi sejuk. Buka kipas je? Tak, lalu kok kipas. Kipas tu lalu kan. Kita ngaji-ngaji pandai, siapa bagi pandai? Allah bagi pandai. Tu bagi betul kita punya i'tiqad tu. I'tiqad apa tu? I'tiqad dalam bab mengasakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Kalau saya sebut yang terdekat tu bab pandai, siapa bagi pandai kita? Allah bagi pandai. Bukan ke usaha kita pandai. Bukan tok guru ajar kita, tok guru yang memandai yang kita, tidak. Bukan guru yang pandai yang kita, tidak. Bukan otak kita pandai yang kita, tidak. Bukan makanan yang pandai yang kita, tidak. Yang membuat semua perbuatan dan segala perbuatan hanyalah Allah Ta'ala. Jadi tak ada siapa makhluk yang bersekutu, yang berkongsi untuk buat apa perbuatan. Tak ada. Melainkan semua yang perbuatan Allah Ta'ala. Cuma atas sekali lagi saya sebut, kita nampak dengan mata kepala, lalu ke makhluk tu yang kita bila tak ngaji tauhid, kita akan merasa ke makhluk saja. Sedangkan realitinya makhluk pun kalau kita tengok, kita buatlah, cuba renung sikit kat diri kita, apa yang kita buat tu realitinya mana-mana tu. Hatta kalau kita sebut kita hidup, masa mudah-mudahan, cuba kita renung sikitlah kat diri kita macam tu. Walaupun dengan masa yang agak terbatas ni, jadi kita duduk hidup ni, siapa kita hidup? Siapa ada mengiktiraf jantung kita hidup dengan kita, roh kita hidup dengan kita, apa lagi kesihatan kita lah yang maintain dengan tubuh badan kita sihat. Siapa yang maintain dengan roh? Siapa maintain kesihatan? Siapa tu? Kalau tidak ada yang buat semua tu melainkan Allah. Nisbah cipta, buat lagi jadi. Bahkan apa perbuatan kita, tu yang kita bicara ni wahdah dari sudut af'al, mengasakan Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala. Pada sudut af'al tu menafikan ada sesuatu yang lain bersekutu dengan Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Bila faham saja Allah Ta'ala asa pada perbuatan, maksudnya wajib i'tiqad perbuatan Allah Ta'ala adalah atas jalan mengada. Allah dia mengada. Kat kita, kalau istilah Arabnya dia panggil kasab. Kita bukan mengada. Kita atas istilahnya, kalau guna bahasa Arab lah, tu yang kasab. Kalau bahasa kita usaha tu terbahasa kita, ikhtiar terbahasa kat kita, pasal kita rasa perbuatan kita. Tapi kalau tengok realiti, ikhtiar tu pun bagaimana, kederat kita bagaimana, ilham tu bagaimana, keupayaan kita bagaimana, kehendak kita bagaimana, ilmu kita bagaimana, kestabilan kita nak buat sesuatu tu bagaimana. Tak ada lain kan, mestilah Allah Ta'ala. Itu yang dia kata. Yang keduanya, perbuatan Allah Ta'ala adalah atas jalan mengada. Satu sebut tadi, kita sejuk, buka kipas sejuk. Siapa yang mengadakan sejuk? Siapa? Allah, bukan kipas. Kipas ni lalu yang duk tengok dengan sabab zahir kipas. Sikit soal gini, boleh tak dia sejukkan kita tanpa kipas? Boleh, tapi itu bukan peraturan dia. Itu bukan peraturan dia. Dia boleh tak cerahkan kita tanpa matahari? Boleh. Boleh. Sebenarnya yang bagi cerah matahari ke Allah Ta'ala Allah. Cuma dicerahkan kita melalui matahari. Adakah dia hajat pada matahari untuk cerahkan kita? Dia tak hajat, kita dah belajar dah. Allah Ta'ala ada qiyam bi nafsih. Dia tak hajat pada sesuatu Walaupun tak hajat pada sesuatu, tapi dia buat sesuatu dengan bersabab sesuatu. Itu pentadbiran dia. Yang tu yang kita nak belajar. Nisbah pentadbiran, kita kena cari pentadbiran dan kena cari sabab. Itu yang ditaklif pada kita, usaha dan ikhtiar. Tapi dari segi hati dan i'tiqad, wajib berpegang, tidak ada sesuatu yang boleh membuat segala-galanya, baik ke buruk, ke Islam, ke kafir, ke taat, ke derhaka, ke alim, ke jahil, ke tidak ada sesuatu melainkan semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi Allah lah realitinya, yang dia adalah membuat kita atas jalan mengada. Siap bahasa itu. Dan tak ada bagi yang lain daripada makhluk satu perbuatan atas jalan mengada.
Kat makhluk ni tidak ada apa-apa istilah mengada. Satu kita ni nak mengada atas istilah mengada, maksudnya kita create. Sama ada create daripada tak ada kepada ada, ataupun kita create di sebuah perbuatan kita yang kita tak buat untuk kita buat, yang kita sendiri mengadakan perbuatan itu. Kalau lihat betul-betul lah, renung dalam-dalam panjang-panjang, perhati tengok kat batang tubuh kita, kat diri kita, apa yang Allah sedang beri pada kita sekarang. Kalau kita perhati, cuba halusi dia, tengok lagi dalam ilmu kita, lagi halus dia boleh terhenti. Kita memang mengakui dan iktiraf bahawasanya mana ada sesuatu pun yang berlaku pada diri kita melainkan dia ialah kehendak Allah Ta'ala semua. Dia ialah perbuatan Allah. Buat misalnya, tuan-tuan duk tengok saya, tuan-tuan, saya duk tengok tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan boleh nampak? Tuan-tuan fikir tak? Tuan-tuan hanya gerakkan mata. Anak mata pun tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan gerakkan bagaimana keluasan dia. Berapa banyak kapasiti cahaya yang boleh masuk, yang anak mata akan bertindak untuk membesar ataupun mengecilkan dia. Tuan-tuan tengok tempat gelap lain, tempat cerah lain tu. Biji mata, anak mata tu dia akan mengecil dan membesar. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan tengok jarak dekat, tuan-tuan tengok jarak jauh, kantar mata kita ni dia akan fokus. Ada otot yang memegang kantar tu, istilahnya menguncup ataupun menegang. Bila dia menegang ni jadi kantar cembung yang nipis. Kalau dia meregang dia akan jadi kantar cembung yang tebal untuk melihat jarak dekat ataupun jarak jauh. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan duk tarik urat tu? Tuan-tuan sembang. Waktu arca kena kat retina kita, tuan-tuan perasan tak tuan-tuan arca tu, tuan-tuan duk rasa kat mata lah ni, pergi kat otak, proses. Tuan-tuan faham dengan apa yang tuan-tuan duk tengok? Ada rasa ada. Siapa kata rasa bodoh. Tak faham realiti. Tak ada kan. Telinga tuan-tuan merasa tak kena rendang, tuan-tuan duk goyang sekarang. Perasa tak? Waktu ada tulang sambung pergi kepada koklia tu hantar kepada otak, tuan-tuan perasan tak? Otak sedang menterjemahkan apa yang tuan-tuan dengar daripada apa saya cakap. Tuan-tuan kawal lah tu. Sembang elok, cakap elok. Siapa kata ya, bodoh lagi sekali. Ada kan. Tuan-tuan rasa tak jantung tuan-tuan yang sedap yang gedebuk duk pam tu. Pula tu ada injap masuk keluar, pula tu yang ni takkan masuk kot ni. Dia mesti sahala kan. Darah kita, urat kita sahala kan. Dia one way street. Bopi bahasa gitu. Pasal sahala tu. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan duk pam darah tuan-tuan sekarang? Dan berapa pressure dia? Adakah tuan-tuan boleh kawal pressure darah tuan-tuan? Kalau boleh kawal, kita senang tak kena darah tinggi. Berapa kandungan gula dalam darah tuan-tuan? Semua di luar kawalan lah. Mana ada? Kita nak ada apa? Kita ada, kita je lah. Yang kita perasan dengan kita. Tapi kalau tu saya kata, kita sebut dengan halusi dan renungi, kita amati diri kita betul-betul. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh kita fikir. Dia kata afi wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada batang tubuh kamu, pada diri kamu, tengok elok-elok, perhati elok-elok. Adakah kamu tak dapat lihat? Tak dapat lihat apa? Tak dapat lihat atas isu kita bicara bab wahdaniyah ni, bahawasanya yang membuat perbuatan semua ialah Allah. Ya Allah yang mengada semua. Kat kita ni atas jalan mengada tidak ada sama sekali. Tak. Apa itu? Bahkan yang ada kat kita, kata dia, adalah jalan ikhtiar dan usaha je. Satu saya ngaji almarhum tu Patih tu, bahasa yang sampai lah ni lekat kat saya, dia guna bahasa apa? Usaha dan ikhtiar tu. Itu bahasa kita yang kita selalu pakai, bahasa standard lah. Cuma kita bila usaha ikhtiar, kita berasa usaha tu kat kita, ikhtiar tu kat kita. Berasa lagi. Kita berasa lagi, aku usaha, aku ikhtiar. Aku usaha, aku ikhtiar. Tak rasa itu hak Allah Ta'ala. Kita dah rasa usaha apa? Usaha aku. Pasal apa pokok sawit mu molek-molek? Aku pun bajar ni. Nampak? Bajar pun aku beli hak mahal ni. Beli hak mahal. Bajar. Aku bubuh. Musim hujan pula tu. Molek. Mana pokok tak molek? Duk rasa siapa lagi molek? Bajar. Kita. Tak aku bubuh pun. Bubuh banyak anak. Bubuh stolek itu. Mana pokok nak besar? Tengok bubuh aku bubuh banyak anak. Tengok pokok besar-besar. Duk rasa yang bagi besar apa? Bajar. Duk bagi rasa apa? Pokok. Duk rasa apa? Hujan. Duk rasa apa? Kita. Lepas tu kawasan aku tak terlindung, kawasan kamu terlindung. Duk rasa pasal matahari. Tak kena lindung. Jadi kita duk rasa ke matahari. Duk berasa pada sebab. Sedangkan matahari boleh buat apa kalau Allah Ta'ala tak mau bagi jadi sesuatu. Jadi asal kita duk bicara tu ialah yang mengada sebenarnya jangan tak tahu. Yang renunglah elok apa ada keliling kita. Semua tu adalah Allah yang buat semua. Cuma istilahnya saya nak sebut, saya ngaji kat almarhum Guru Patih ni,
Dia sebut apa? Lalu yang ikut kita. Saya ngajar tuan-tuan, tuan-tuan pandai. Siapa lagi pandai? Allah lagi pandai. Tapi nak pandai kena mengaji, lalu kot saya. Tuan-tuan lapar kena makan weh. Makan kenyang tak? Siapa lagi kenyang? Jangan duk silap jawab tu. Allah lagi kenyang. Tapi mu lapar mu kena lalu kot makan. Duit tak ada tuan-tuan, tuan-tuan kena cari duit. Dari cari duit dapat, siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Lalu kot majikan, lalu kot sawit, lalu kot derma, lalu kot bantuan, lalu kot zakat, lalu kot bengkel, lalu kot kedai makan, lalu kot mana, kot mana, kot mana. Lalu lah kan, lalu lah. Saluran lalu lah. Selalu galur dia pergi asal mana? Mai Allah. Allah, tak ada hak lain. Satu, kita nak hilangkan rasa kat diri kita ni, supaya kita tak rasakan usaha ikhtiar tu pada kita. Pasal kita pula guna bahasa usaha ikhtiar tu masih rasa kita lagi. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut ke saya ni. Kalau saya sebut ini usaha ikhtiar yang kita buat. No, kita dah rasa kita buat tu. Kita berasa lagi. Macam mana nak pergi hilang usaha ikhtiar tu? Sebut gini. Semua tu Allah yang buat, lalu je ikut usaha kita. Sebenarnya kalau kita tak buat pun dia nak pergi jadi. Tapi pasal lalu kot kita, nampak kita yang cueh. Kita apa sajalah kita buat sabab tu, maka nampak kot kita. Kalau ke bahasa kita, kalau sebut bab sabab ni, bab baja ke, matahari ke, air ke, bab keterat ke, bab sabab yang kita usahakan, kita akan berasa pada sabab. Tapi kalau kita perhati elok-elok sekali lagi tuan-tuan, adakah sabab boleh buat sesuatu? Yang tu Allah Ta'ala suruh renung dalam surah Waqiah tu. Dia kata apa? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu tak lihat air mani yang kamu keluar pada diri kamu, yang bila berlaku pembenihan, percatuman benih antara benih mani dengan benih untuk menjadikan anak tu. Allah Ta'ala kata antum takhluqunahu, adakah yang kamu yang ciptakan janin dalam rahim isteri kamu, am nahnul khaliqun, ataupun kami yang buat? Jawab elok kan, jangan jawab silap. Siapa yang buat? Kita ada buat kerja apa? Ada orang nak anak tapi tak dapat anak, ada orang tak mau anak tapi anak yang merenyut mari. Memang sabab kita boleh buat, tapi sababkah yang buat satu? No, actually no, truly nobody else, is Allah only. Okey saja, aku ujung cakap putih sikitlah. Nak tunjuk apa tuan? Tegah benda tu, benda akidah. Satu, kita wajib i'tiqad tu yang bahasa kita sebut dia atas jalan usaha dan ikhtiar. Adapun nak nisbah mengada tu sebenarnya, nak mengadakan usaha, nak mengadakan ikhtiar kita tu pun main mana? Jadi siapa yang boleh mengadakan itu melainkan Allah. Cuma lalu buat kita. Tu yang kita bila tak sedar tauhid ni, tu yang dia jadi mazmumah, jadi takabur, jadi ujub, jadi riak. Siapa? Pasal kita rasa kita. Tengok kalau aku tak ada dalam kampung ni, tak maju kampung ni. Pasal apa? Pasal rasa kat dia. Kita rasa kita, satu rasa kita yang majukan kampung. Cuba rasa macam ni. Alah sabik buat lalu kot aku, dapat bantuan ni lalu kat aku ketua kampung satu. Aku agih-agih bunyilah ketua kampung bersusah payah untuk memberikan bantuan pada rakyat. Sabik lalu kat aku. Kalau orang lain yang dituk-ketua oleh dapat apa, sabik tak jadi kat aku. Jangan tak tahu, jangan buat bodoh. Tu yang kita kena ngaji tauhid. Mazmumah tak mari. Macam mana pun kena ngaji suku lah tu. Tu yang kata kena mengaji, kena tuntut ilmu. Belajarlah elok-elok. Kita masa waktu sebelum Jumaat ni dia kedekut sikit. Kalau waktu 1:30 gagah agak. Ni waktu kita pun dah bunyi lah. Tuan-tuan pun kalau tengah duduk sedap mengaji, itu kena berhenti pula. Mengajilah waktu lain. Pasal mengaji ni dia tak boleh mengaji kan. Tak jadi. Tuan-tuan tak boleh mengaji lah untuk pandai dan untuk mantap dalam bab akidah, tak boleh. Dia benda yang ni tak jadi. Dia mesti memang tuan-tuan susah payah pergi mengaji dan cari. Macam mana saya ngaji sikit nak tutup tuan-tuan, dan pasal nak bagi rumusan tandu sikit ya. Macam mana kalau kita sebut ni, tuan-tuan katalah tak pernah pegang panah, tuan-tuan panah ya, target tu kena ke terkena, buat sekali lagi no, mampu tak boleh. Tu pandai ke tak pandai? Tu tak pandai. Tuan-tuan hak pandai je, tuan-tuan pergi ambil panah, tuan-tuan buat usaha, buat beli ke apa, latih mai mari kena. Tu baru tuan-tuan, bukan terkena.
Memang aku boleh bagi kena. Jadi kita mengaji ni jangan mengaji. Sabit ada ustaz aku mengaji, aku dengar. Oh, best, aku faham. Saja-saja nak pita tak jadi. Itu pondan. Ui, sedap hujung-hujung. Pondan macam mana? Maksudnya kita tak gentleman lah dari sisi sudut mencari ilmu. Cari duit gentleman. Susah payah pergi tanam pokok, usaha cari benda. Cari ilmu tak gentleman. Tunggu orang main ngajak, mau nak main. Orang main ngajak peri pun tak mau dengar tak. Dah hujung dah, orang nak berhenti pun sampai. Tak ada lah. Ada lah. Sikitlah peringatan macam tu tuan-tuan, pasal atas kita bicara tentang usaha, sabar, ikhtiar tu memang semua main pada Allah Ta'ala. Cuma saya sebut macam tu adalah pandang pada sudut pentaklifan. Kita ditaklif. Macam mana datang Nabi Rasul, maka bila dia ajak orang beriman, siapa tak beriman kena. Pasal apa? Dah kena taklif. Pasal apa duk tolak? Pasal apa duk bangkang? Pasal apa tak ikhtiar? Pasal apa tak cari? Pasal apa tak pergi tuntut? Pasal apa tak pergi guru? Hak tu akan dicas salah kat kita. Dengan itulah akan ada perhitungan esok. Macam mana pun atas kita bicara ni, di atas kita semak, tengok balik, mengiktiraf pada kekuasaan Allah Ta'ala dan kesempurnaan dia, semestinya kita intikad bahawasanya semua itu berlaku adalah dengan kehendak dia, dan perbuatan tu adalah perbuatan dia seorang atas jalan mengada. Kat kita cuma ada atas jalan usaha dan ikhtiar juga. Okay. Habis je baca tu. Dan ada pun perbuatan yang lain daripada makhluk adalah atas jalan mengada, dinamakan. Jadi menafikan, disebut wahdaniyah pada Allah Ta'ala ni, kata makhluk ada atas jalan mengada ni, dinamakan dia kam mumpasil pada perbuatan. Menafikan kam mumpasil pada perbuatan. Dan wajib bagi Allah Ta'ala tunggal pada perbuatan, ternafilah. Artinya tak ada lah pada Tuhan dua kam, iaitu mutasil dan mumpasil pada perbuatan. Istilah tu tuan-tuan susah, tu saya sebut. Tuan-tuan kena usaha sikit untuk faham apa istilah kam mutasil dan mumpasil dalam bab perbuatan itu. Di atas konten apa yang nak disyarahkan saya dah sebut dengan bahasa Melayu tadi. Dan mustahilah lawannya, iaitu tidak asa, tidak tunggal pada segala yang tersebut itu, iaitulah pada zat, sifat dan terakhir kita dah sebut ni perbuatan. InsyaAllah kita sambung nanti dalil keasaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.